Lupa. Nak record kan? Tak apalah, record lah. Record lah. Kan? Record je lah kan. Mana tahu kalau pelajar-pelajar kat luar tu boleh dapat kan? Dapatlah ilmu, sumbangan ilmu kan? Okey, baik. Kemudian kita lihat scroll ke bawah, cikgu nak salin. Nampak ni? Scroll ke bawah, macam mana kau nak ke bawah? Okey, baik. Kemudian yang kedua, dia juga ada sistem pentadbiran. Okey, sistem pentadbiran tempatan. Okey, juga ada tempatan, di mana kalau kita lihat untuk di Sabah ini, mereka juga, okey, kalau kita lihat mereka dikuasai oleh Kesultanan Brunei juga. Tapi Kesultanan Brunei di mana? Di pantai barat. Pantai barat. Sharing is caring. Alah, Net. Sharing is caring itu cakap aja. Cakap je. Sudahnya, kan. Nak sharing? No. Gitulah. Okey. Kesultanan. Okey. Dan satu lagi Kesultanan Sulu. Dan dia menguasai pentadbiran tempatan di pantai timur, iaitu pantai timur Sabah. Ya betul. Dalam hati jangan harap Okey. Baik. So ini adalah sistem pentadbiran tempatan. So kita akan kotakkan dia. Okey, supaya kita boleh jelas tentang apa pula kotak warna merah. Kita buatlah kotak warna biru kan. Kita buat kotak warna biru begini. Okey, pemimpin orang tua. Dan satu lagi Kesultanan Brunei di pantai barat, Kesultanan Sulu di pantai timur. Okey, so ini di Sabah. Salin now or later? Salin now lah. Nanti kan later karang, nanti karang korang nanti tak sempat. Kan? Dan satu lagi, okey, iaitu sambil-sambil korang tengok, sambil-sambil korang nyalin. Macam tu, sambil-sambil. Ya betul, Tarul. Sistem ketua bebas. Ini kan, cikgu suspect lah kalau ada PT3 tahun ini, so antara pelajar-pelajar yang akan dapat A dalam sejarah Tarun. Kemudian Anet, Aiman. Okey, begitu juga Izakil. Ramai ni. Sylvia, ramailah dapat A nanti dalam sejarah. Kan? Hebat-hebat korang ni. Hebat-hebat korang ni. No. Tak kalau ada PT3. Kalau. Dah tak ada kan? Dah tak ada. Okey. Jadi, amin. Okey. Okey. Baik. Taklah. Taklah kan. Korang mana nak dapat? Kan? Mana tu? Kalau kawan-kawan kau cerita dengan kawan-kawan orang, cikgu aku macam ni kan. Ya ke kau? Cikgu kau ni macam cikgu rocker saja. Ya ke ajar sejarah? Tak apa-apa tadi. Okey. Kan? Kan? Cikgu rockers lain macam, ajar pun pelik-pelik je kan. Tahu lah. Okey, baik. So, sistem ketua bebas. So, sistem ketua bebas ini dia memerintah. Okey, so kalau kita lihat, okey, memerintah kawasan sendiri. I don't know. Okey. Memerintah kawasan mengikut undang-undang sendiri. Undang-undang sendiri. Itu kelebihan sistem ketua bebas. Contoh sistem ketua bebas ini pemerintah dia adalah seperti Datuk Kerunding. Datuk Kerunding dan juga Sharif Osman. Iaitu Sharif Osman. Dan juga Sharif Osman. So dia ada tempat dia lah. So ini adalah sistem ketua bebas. So kita dah dapat detail tentang latar belakang pemerintahan tradisional di Sabah. So sekarang kita dah ada Sarawak dan juga di Sabah. So kalau kita lihat di sini, so kita buat macam ni, kemudian kita buat macam ni, kemudian kita buat macam ni. Jadi, dengan cara ini, kita nampak apa tahu? Bahawa sebenarnya, kita nampak apa tahu? Sarawak dengan Sabah ni, kedua-duanya ada sistem kesukuan. Kedua-duanya ada sistem kesukuan
dan skrin cikgu blurry ke? Blurry ke? Tak boleh baca. Korang boleh baca tak boleh baca ni? Ya, aku buat ni kalau korang tak nampak. Boleh baca. Okey, nampak tak? Nampak merah Alright. sangat. Merah Blur sangat. cikgu, blur. Blur pun tak Okey. okey je. Kejap. Blur kejap. Baik untuk ni balik. Blur kan. Lain macam lah. Kejap. Okey, sekarang nampak. Okey, sekarang nampak tak? Okey. Okey. Minggu depan sekali dengan Jio. Okey, Iza. Okey, baik. Uish, macam HD. HD high definition kau. Baik. Ataupun cikgu set apa? Set apa? Okey. Adalah. Okey, baik. Kalau kita perasan, okey, kedua-dua Sabah Sarawak ni, dia kedua-duanya ada sistem kesukuan dan juga ada sistem pentadbiran tempatan. Yang bezanya, Sabah ada sistem ketua bebas. Manakala kalau di Sarawak ada sistem kedatuan. So itu sahaja yang membezakannya. Itu sahaja yang membezakannya. Yang lain-lain okey sama. Yang lain-lain tu samalah. Okey, cuma kalau pentadbiran tempatan di Sarawak dia hanya ada Kesultanan Brunei sahaja. Tapi kalau pentadbiran tempatan di Sabah ada Brunei dan juga ada Sulu. So ada kedua-duanya. Itu je. Cara untuk ingat fakta sejarah ialah kita tahu apakah persamaan dan apakah perbezaan. Kalau kita boleh realize tentang persamaan dan perbezaan, means that kita dah ingat fakta. Itu. Betul. Betul Ahmad Danish, betul. So itu cara bagaimana untuk kita ingat fakta. Baik. So, okey, dah habis dengan latar belakang di Sarawak. So kita pergi ke pula kepada apa? Okey, korang dah habis salin dah? Dah habis salin belum? Sebab kita akan belum lagi. Okey, sila. Okey. Okey, sila. Belum, sila. Cikgu bagi masa lebih kurang dalam 2-3 minit lagi. Sebab kita nak pergi kepada kisah bagaimana Sarawak diambil oleh oleh siapa? Oleh James Brooke. Okay, James Brooke. Apa cerita James Brooke ni kan? Lain macam James Brooke ni. Baik. So kita akan buat secara kronologi. Kita akan buat cerita sejarah itu secara kronologi supaya kita akan jelas. Jelas siapa yang betul. Okay, kita akan buat kronologi sebab dalam buku teks dia buat ikut dia punya watak tu. So kita akan jadi keliru. Apa benda kau cerita ni? Macam itulah kan. Apa benda kau cerita ni kan? Kan. Jadi tak best lah bila kita tak faham. Tak best memang tak best lah kalau tak faham. Baik. So there's a girl named Jane went to Cikgu Rafi's house and robbed. Alamak, lain macam ke ni? Okay, baik. So kita akan cikgu nak padam. Boleh padam? Okay. Alamak, dia sikit. 2 minit. Okay. 2 minit. Okay. Lain macam tu. Cikgu macam tahu je lagu tu. Sekejap. Okay. There's a girl Jane. Cikgu nak tadi sikit. Kan cikgu kenal. Kenal? Okay. Macam ni. Lagu dia macam ni. There's a girl named Jen went to Cikgu Rafi house and rock. But she failed and get caught. Kan lagu tu kan? Boleh juga. Boleh juga orang lah. Salah ingatkan lagu tu kan? Boleh melody boleh. Salah lagu. Itu lagu lain there was a ship the ship.
Sebab cikgu tengok macam Monster ship. kan. So once there's a girl named Jane went to Cikgu Rafi's house and rock. Lain macam ni. Tak boleh, tak di. Saya pendek. There Tak apa, was nanti also panjangkan nanti. Nanti kita panjangkan. Yeah, out of the blue, Jane died due to heart attack after seeing Cikgu Rafi. Kan. Lain macam. Okay, baik. Okay, very dah. Okay, baik. Right. So kita kita akan clear kan? Okay, kita akan clearkan semua ini. Alright. So kita clear all drawings. So now kita akan pergi kepada subtopik 5.2 iaitu okay, baik. Baik, subtopik 5.2 iaitu berkaitan dengan perluasan kuasa. Okay, Brooke di Sarawak. Bagaimana dia meluaskan kuasa? Okey. Baik, so kita akan buat begini. Okey, perluasan kuasa Brooke di Sarawak dan macam mana cerita sebenarnya ni? Macam ni ceritanya. Okey, ceritanya macam ni. Okey. Baik. Sebenarnya kita akan buat mengikut kronologi. So kronologi dia begini Okey. Sarawak. Okey, iaitu Sarawak telah maju. Okey, telah maju dengan dengan perdagangan. Perdagangan okey, iaitu terutama di mana? Di kawasan Sungai Sarawak. So Sungai Sarawak tu sekarang ni Kuching lah sebenarnya. Sungai Sarawak dan juga di kawasan okey, lidah tanah. Kenapa pula Anya? Kau jangan ni duduk diam. Okey. Baik. So Sarawak telah maju. Okey. James Brooke dulu. Sabar dulu. Ni nak cerita. Sabar. Okey. Jadi, bila Sarawak telah maju dengan perdagangan, terutama di Sungai Sarawak dan lidah tanah tu, okey, maka so kita buat arrow dan arrow tu ke sini. Okey, so kita buat seterusnya iaitu Sultan Brunei. Okey, iaitu Sultan Brunei iaitu Sultan Omar. Okey, Sultan Omar Ali Saifuddin. Okey, Sultan Omar Ali Saifuddin. Okey. Saifuddin. Okey, menghantar siapa? Okey, inilah namanya iaitu Pangeran Indera Mahkota. Okey, untuk apa? Untuk menguasai ekonomi Sarawak. Sarawak yang dia refer tu sebenarnya adalah di Sungai Sarawak dengan lidah tanah tu lah. Dia refer kat situ. Okey. So Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin menghantar Pangeran Indera Mahkota untuk menguasai ekonomi Sarawak. So kita akan buat kotak lah kat sini. Sarawak telah maju. Okey, jadi Sultan Brunei ni dia nak untung, jadi Sultan Brunei hantar Pangeran Indera Mahkota untuk menguasai ekonomi Sarawak. Kemudian apa yang berlaku adalah Pangeran Indera Mahkota ni kau ajak sikit. Okey, apa yang berlaku? Okey. So Pangeran Indera Mahkota telah pun buat apa? Pangeran Indera Mahkota telah mengenakan iaitu kita buat macam ni, cukai yang tinggi dan juga yang kedua kerahan tenaga. Ke atas orang Sarawak. Kerahan tenaga di mana? Di Sarawak. Mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Ya, kerahan tenaga tu maksudnya mengarahkan orang bekerja tanpa dibayar gaji. Kerahan tenaga. Mentang-mentanglah orang-orang situ semua orang ulu-ulu kan. Sahaja dimain-mainkannya. Dia suruh buat kerja tanpa bayar gaji melampau sungguh. Jadi ini menyebabkan, kita teruskan lagi. So ini telah menyebabkan pemimpin tempatan iaitu Datuk Patinggi Ali. Patinggi Ali mewakili orang tempatan. Mereka buat apa? Menentang pentadbiran
Brunei. Okey, Brunei di Sarawak. Baik, sebenarnya dia nak menentang Pangeran Indra Mahkota. Tetapi Pangeran Indra Mahkota itu mewakili pentadbiran Brunei. So kita kata dia menentang pentadbiran Brunei lah. Itu maksud dia. Kan? Itu maksud sebenar. So Datuk Patinggi Ali mewakili orang tempatan menentang pentadbiran Brunei di Sarawak. Okey. Jadi oleh sebab itu okey. Why and how? Okey. Apa yang why and how? Mewakili tempatan menentang pentadbiran Sarawak, maknanya mereka menentanglah Pangeran Indra Mahkota dengan melakukan serangan dan juga telah kita kata tidak mahu mengikut arahan Pangeran Indra Mahkota. Okey. Jadi macam mana dia menentang? Dia menentanglah. Maknanya dia Datuk Patinggi Ali telah pun mengarahkan, okey, mengumpulkan orang-orang tempatan ini supaya nak serang Pangeran Indra Mahkota. Begitu juga dia telah mengumpulkan orang-orang tempatan untuk jangan ikut arahan Pangeran Indra Mahkota. Pangeran Indra Mahkota kata bayar cukai, jangan bayar. Pangeran Indra Mahkota kata apa? Okey, kerahan tenaga, jangan ikut, jangan pergi. So itu menunjukkan penentangan. Itu adalah satu bentuk penentangan. Jadi Datuk Patinggi Ali mewakili orang tempatan, dia kata apa? Kami tak mahu lagi ikut Pangeran Indra Mahkota. Sebab kamu telah kenakan cukai yang tinggi dan kamu telah mengarahkan kami untuk bekerja tanpa dibayar gaji. Kami tak mahu lagi. Jadi itulah yang berlaku. So bila berlaku penentangan ini, maka Sultan Brunei risaulah ni. Jadi Sultan Brunei pun Sultan Brunei orang yang sama iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin kali ini menghantar pula orang kedua, iaitu menghantar Pangeran Raja Muda Hashim. Bapa saudara dia lah, Pangeran Raja Muda Hashim. Untuk menamatkan penentangan tu. Untuk tamatkan penentangan tu. Okey, tapi cerita sebenarnya bila nak tamatkan penentangan tu ingat senang. Kan. Jadi Sultan Brunei menghantar Raja Muda Hashim untuk menamatkan penentangan. Namun begitu, kita tahu bahawa iaitu Datuk Patinggi Ali tak mahu. Okey, Datuk Patinggi Ali tetap menentang. Menentang pentadbiran Brunei. Okey, tetap menentang pentadbiran Brunei ini. Jadi oleh sebab itu Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, dari sini kita ambil satu lagi iaitu Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, Pangeran Raja Muda Hashim. Pangeran Raja Muda Hashim kali ini meminta bantuan James Brooke. James Brooke. Di sinilah munculnya nama James Brooke. Okey, dan so kita short formkan nama dia PRMH Pangeran Raja Muda Hashim. Tak nak tulis lagi, kita pendekkan. Pangeran Raja Muda Hashim telah pun apa? Kesian. Pangeran Raja Muda Hashim ni James Brooke ni kan dia seorang pedagang. Nanti cikgu cerita. Pangeran Raja Muda Hashim telah meminta sebanyak 2 kali untuk James Brooke memberikan bantuan. Brooke memberikan bantuan. Minta 2 kali Pangeran Raja Muda Hashim, cikgu short form kan. Dan paling penting PRMH menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Ini paling penting. Ini panjang sikitlah. Sebanyak 2 kali dia minta untuk James Brooke memberi bantuan dan menawarkan
Sarawak kepada James Brook. Okey. So, kita boleh buat sedikit. Okey, nota kaki lah jawatan tinggi. Amazing. Ya, betul. Okey. So, kita buat satu nota kaki dekat sini. Okey. Okey. Iaitu kita buat arrow kat sini kan. Okey, Sarawak. Okey, baik. Bagus soalan ini. Okey, so ada yang tanya, cikgu, dia bagi Sarawak ni seluruh Sarawak ke? Tak. Sebenarnya macam cikgu cakap tadi, sebenarnya Sarawak yang dia offer tu sebenarnya adalah Sarawak yang mana, cikgu? Sarawak yang dia offer tu sebenarnya adalah Sarawak yang ini. Sungai Sarawak dan Lidah Tanah. Ini je, iaitu kalau sekarang ni dipanggil Kuching. Ni sekarang ni dipanggil Bandaraya Kuching. Sekarang ni Kuching. So dia nak tawarkan Sarawak yang itulah, iaitu Sungai Sarawak dan kawasan-kawasan di Lidah Tanah tu. Kertas saya nak habis. Okey. Sabar. Okey, pergilah ambil satu lagi. Okey. Okey, nota kaki. Cikgu buat kat sini. Okey. James Brook. Okey, James Brook sebenarnya adalah seorang pedagang. Okey. Ya, dan beliau adalah bekas tentera SHTI. Bekas tentera SHTI, Syarikat Hindia Timur Inggeris. Dia bekas tentera. Dan juga beliau berdagang menggunakan menggunakan kapalnya iaitu Royalist. Menggunakan kapal Royalist untuk berdagang. So itu adalah kita kata sebagai nota kaki, iaitu nota pendek lah. Ya, betul. Okey. James Brook inilah dia. Cikgu, James Brook dapat Sarawak sehingga bila? Sebenarnya dia dapat Sarawak sampailah bila? Sampai tahun 1951. 51 maknanya 100 tahun lebih dia dapat. 100 tahun lebih dia dapat. Nampak cikgu? Okey, sabar. Itulah sabarlah dulu. Hang ni haru kan. Nak serbu je. Lamanya dia hidup. Bukanlah James Brook tu yang dapat selama 100 tahun. Keturunan dia lah. Mula-mula James Brook. Kemudian anak dia. Gitu. Cucu dia, ya betul. Apa jadi dengan Ibu? Kau ni kan memang biasa tengok cerita Avengers, lepas tu nak tahu macam mana dia punya tamat dia baru tengok 10 minit. Macam mana tengok tamat? Sabar. Kau ni kan nak tengok filem lepas tu terus tanya macam mana dia punya penamat Ni siapa? Kan? Kalau macam cikgu akan cakap apa? Ini macam mana? Senang je. Okey, yang jahat mati. Kemudian yang baik menang. Apa susah? Kan? Betul. Baik tak pernah kalah. Baik tak pernah kalah. Orang baik menang. Kemudian orang jahat kalah. Kau nak tangankan cerita dia. Nak sangat tahu penamat cerita dia. Okey. Sabar, boleh sabar. Kau ni kan aduh yai. Okey. Kita enjoy dulu cerita dia. Baik. So, itu cerita pasal James Brook. So, Peringkat Haji Muda Hashim pun menawarkan Sarawak kepada James Brook. Jadi oleh sebab itu James Brook pun setuju. So bila James Brook setuju, kemudian James Brook pun telah menggunakan bantuan tentera. Tentera daripada mana? Daripada British. Sebab dia bekas tentera British kan. Sudah tentulah dia senang nak dapatkan bantuan tu. So James Brook setuju menggunakan bantuan tentera British. Jadi berjaya menamatkan penentangan. SHTI. Dan juga Datuk Patinggi Ali tadi setuju juga untuk tamatkan penentangan. Ya. Memang betul SHTI, betul. Ya. Okey. So kenapa? Okey, baik.
Jadi inilah cerita dia. Bermakna di sini okey, cikgu lupa nak buat arrow dia. So arrow dia begini, kemudian begini dan kemudian begini. Tetapi di sini kita naik atas balik. Dia punya flow pusing naik atas balik, iaitu kali ni kenapa? Sebab tentera British tak serang cikgu. Ya betul. Betul setuju. Sebab apa? Tentera British dah start serang. Jadi, okey, James Brooke menuntut Sarawak. Okey, seperti yang dijanjikan. Okey. Tapi Pangeran Raja Muda Hashim berdolak dalik. Maknanya berdolak dalik enggan beri Sarawak. Nampak tak? Dah janji, tapi kemudian bila dah berjaya tak nak bagi pula. Sudah. Ini orang ini orang kena lipat masuk dalam kotak, lepas tu kasih buang dalam sungai lah. Berdolak dalik enggan beri Sarawak. Jadi oleh sebab itu okey. Saya bagi je lah. Yalah betul. Jadi oleh sebab itu kita lihat bahawa okey, James Brooke. Kita kata James Brooke mengugut akan menyerang okey, kucing. Sekiranya okey, janji okey, PRMH tu tidak ditunaikan. Okey, tidak ditunaikan. Ugut akan menyerang kucing sekiranya janji PRMH itu tidak ditunaikan. Maka oleh sebab itu satu lagi kita buat. Okey, akhirnya PRMH Pangeran Raja Muda Hashim okey, setuju serah Sarawak kepada James Brooke. Rumah kau. Gitulah lebih kurang lah Ryan. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang begitu. So nampak tak? So James Brooke mengugut akan menyerang kucing sekiranya janji tidak ditunaikan dan akhirnya okey. Pangeran Raja Muda Hashim pun iaitu telah pun menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Okey. Baik, so inilah dia kisah bagaimana Brooke dapat nak bagi Sarawak ke tak? Betul. Nampak tak? Kan? Okey, so inilah dia. Flow dia korang jangan keliru. What about this? Tak perlu. Tak perlu. Yang penting korang tahu dia punya cerita. Yang penting korang tahu dia punya susunan cerita. Okay. So, okay. Okay, so di sini ke sini dan juga kemudian sini ke sini dan juga sini ke sini serta kemudian sini ke sini dan juga sini ke sini dan juga teruskan ke sini dan akhirnya ke sini dan juga seterusnya ke sini dan ke sini. Baik, kalau kamu nak tahu sebenarnya ke sini. Yang ke sini dan ke situ. 2 page je letak. Dan sebenarnya Sarawak, James Brooke dapat Sarawak exactly pada tahun 1841. Okay, 1841. Okay, 1841. Dan pada 1841. Okay, so kemungkinan besar dia bermula sebelum 1841 iaitu mungkin 1840. So kemudian dia berjaya dapat Sarawak tu pada 1841. Kemudian kenapa cikgu boleh ingat? Kerana pemerintahan ini telah berlangsung sehingga 100 tahun sehingga 1941. Nampak tak? Iaitu keluarga Brooke telah memerintah Sarawak selama 100 tahun. Okey. Kerana kerana cikgu ialah cikgu. Okey, baik. Okey. So, inilah dia. Berkaitan dengan kisah Sarawak. Kisah Sarawak.
Kereta api wap di alam Melayu atau di England. Okey, sebenarnya pada waktu ini, British sudah mula menggunakan kapal wap. Okey. Tak ada. Okey, tak ada. Kita akan to be continue juga. Okey, akan ada to be continue, tapi bukan sekarang. Okey, bukan sekarang. Sebab to be continue, macam mana James Cook boleh dapat daripada Sarawak yang kecil kat Kuching tu, sedikit demi sedikit dapat besar lagi, kemudian dapat besar lagi, kemudian dapat besar lagi, kemudian dapat besar lagi, sampailah dapat seluruh Sarawak macam sekarang ni. Macam seluruh Sarawak macam sekarang ni. Okey, itulah dia Sarawak. Macam mana James Cook boleh dapat semua tu? So itu kita akan pelajari selepas ini. Pengakhiran kuasa British belajar kat tingkatan 3 kan? Tak. Kuasa British sebenarnya berakhir pada tingkatan 4 apabila kita merdeka. Sebab British akan kuasai kita melalui Malayan Union pula selepas itu. Malayan Union. Malayan Union kamu belajar masa sejarah form 4. Malayan Union. What is that? Sabar. Sampai masanya kita belajar. Mana datangnya Jepun? Selepas semasa pemerintahan British, kemudian Jepun datang ke tanah Melayu semasa Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia kedua. Okey, dah salin semua ni? Udah salin semua ni? Hai. Alright. Udah, iya betul. So, inilah 2 subtopik yang kita belajar baru-baru ni. Jadi cikgu harap kamu dah faham. Bapak banyak. Ya, betul. Bapak tak banyak. Memang banyak. Namun begitu, yang kamu kena faham dia punya flow. Sebab itu cikgu tengok buku teks kan, cikgu tak suka. Maaf cakaplah, cikgu tak suka flow dia. Kerana flow cerita itu dia ambil berdasarkan nama tokoh seperti Sultan Brunei dia buat apa. Kemudian dia cerita pangeran James Brooke buat apa. Kemudian juga dia cerita pasal Datuk Patinggi Ali buat apa. Kemudian Pangeran Haji Muda Hashim buat apa. Jadi macam dia tak susun cerita tu dengan baik. Jadi sekarang inilah susunan cerita ni. Inilah susunan ceritanya. Sebelum datang ke alam Melayu, Amerika teknologi tinggi kan? Ya, betul. Form 3, Form 2 dan Form 1. James Rook ni kaya dan ada jawatan besar sebab digunakan para rilis. Tidak, sebab James Rook ni sebenarnya dia berdagang. Bila berdagang dia kaya lah. Dia berdagang, dia berduit lah. Bila berduit tu dia adalah dapat kapal. Dia detail, betul. Universiti tak ada sejarah ke? Universiti ada sejarah. Iaitu ada. Memang ada. Iaitu kamu akan belajar mostly tentang tamadun barat dan tamadun Islam. Wajib ambil ke? Dia termasuk dalam dia wajib juga sebenarnya. Macam mana teknologi masa lepas? Semua benda disejarah. Betul. Teknologi masa lepas. Teknologi masa lepas. Teknologi masa lepas Macam nak cerita kamu pernah tengok tak tentang I see. Kamu just type revolutionary ataupun kita kata sebagai industrial revolution. So kalau kamu cari kat YouTube memang ada revolusi perindustrian dan kamu akan jumpa bagaimana teknologi zaman dahulu. So memang ada. Memang ada teknologi pada zaman dahulu. Okey. Baik, dah salin semua. Baik. Industry evolve. Industry evolve to industry lah sebenarnya. So kalau kamu nak, sebab itu bila kamu masuk engineering contoh kalau kamu masuk engineering, kamu akan belajar juga tentang sejarah engineering. Kalau kamu masuk medical, kamu juga akan belajar tentang sejarah medicine dan sebagainya. So setiap perkara yang kamu masuk nanti selepas masuk universiti akan ada dia punya bahagian sejarah dia. Memang ada. Memang ada bahagian sejarah dia. But it's a part of course tu lah. Baik. Zaman pemerintahan Zulkarnain macam tu. Ya betul. Orang dulu lagi maju.
Well, maju tetapi dia tidak semaju sekarang lah. Tak semaju sekarang. Okey, dah siapa yang baru nak salin tu boleh sikirin shot lah, sikirin shot. Siapa yang belum salin boleh sikirin shot. Okey. Boleh sikirin shot. Lambat now kau menyalinnya. Orang suruh menyalin buat nota-nota lukis-lukis. Kau pergi lukis gunung, lukis orang lidi, kenapa? Okey. Kenapa nak lukis orang gigi? Okey, so ada yang kata cikgu Sarawak dengan Kesultanan Johor, Pahang dengan Melaka mana lagi maju? Okey, basically semakin menghampiri tahun-tahun abad ke-20 maka basically dia akan lebih maju. So, kalau katakan Melaka pada tahun 1511 means that dia teknologi pada zaman itu. Johor pada abad ke-16, Pahang abad ke-17. So, of course dia punya teknologi pun lebih maju. So maknanya apa? Semakin bertambah tahun, semakin maju. Okay. Form 4 nanti belajar tentang negara Jerman je. Nazi semua tu. Ya betul. Form 4 kamu akan belajar tentang Hitler. Hitler. Salah tangan. Salah tangan. Salah tangan. Sorry, salah tangan. Tak. Kita tak main Hitler. Kita main Hitler. Okay. Hi. Okay, baik. Besar. Okay. Soviet belajar tak? Belajar. Apa kebaikan penggunaan bantuan Chile berbanding sistem barter? Okey, nyatakan Pak Isi. Engkau ni kan, aku nak mengajar ni, engkau pula mesti universe. Okey. Macam-macam soalan kau ni kan. Kau ni. Okey, baik. So sekarang ni, Bukankah sepatutnya kita banyak tanya soalan lagi elok? Betul. Tapi terlalu banyak soalan ni. Dah macam-macam. Contohnya soalan di luar topik. Lukisan Mona Lisa tu besar mana? Tak kisah, sekarang tanya soalan. Kalau tak faham. Lukisan dia besar mana? Besar ni. Ni besar ni. Sebenarnya. Besar ni. Sebab kalau kau pergi tengok betul-betul, memang kau tengok depan, besar ni je. Macam itulah, lebih kurang. Okey, baik. Okey, ya betul-betul. Okey. Kemudian nak tanya apa kebaikan penggunaan mata wang shilling dengan sistem barter. Sistem barter susah untuk mencari ukuran yang tepat untuk pertukaran. Contohnya, berapa banyak beras nak ditukarkan dengan daging? Berapa banyak daging nak ditukarkan dengan beras? So dia tak ada satu ukuran yang tepat. Dan itu menyebabkan sukar. Contohnya satu lagi iaitu kalau beras dengan daging cepat rosak. Kemudian beras dia tak cepat rosak. Jadi untuk menggunakan alat-alat itu sebagai pertukaran ianya adalah tidak cekap. Sebab itu sistem barter itu ditukar menjadi sistem mata wang. So mata wang, gunakan mata wang satu mata wang. So mata wang itu boleh kekal pada bila-bila masa dan tidak rosak. Dan nilai dia tidak jatuh. So itu sebab kenapa digunakan sistem mata wang. Yes. Dan itu semua kamu akan belajar dalam ekonomi. Ekonomi. Kesukaran ukuran mata wang, kemudian juga komoditi itu tidak tahan lama. Bahan itu tidak tahan lama. Baik, Tarun tanya, pasu Perang Dunia Kedua kita belajar detail sampai mana cikgu? Perang Dunia Kedua kita akan belajar sampai detail, sampai bagaimana Jepun memerintah negara kita. Sampaikan, Jepun memerintah negara kita, sampaikan harga barang inflasi terus naik. Bayangkan harga sebiji telur sebelum Jepun datang, sebiji telur 3 sen. Tapi bila Jepun dah datang, bila Jepun nak balik, nak kalah, sebiji telur tu berharga RM35. Itu inflasi. Inflasi yang berlaku semasa pemerintahan Jepun. Telur tu dulu sebiji 3 sen, kemudian sebiji RM35. So makanlah dengan kulit-kulit telur kau makan. Mahal kot. Makan dengan kulit-kulit telur makan. Baik. Okey. Baik. So ya betul. Ahmad Dennis, jangan risau. Okey. Baik bela sendiri. Mana ada orang bela telur?
Orang bela ayam, orang tak bela telur. Kau jangan Ryan. Kau jangan. Ada orang bela telur. Okey, baik. Cikgu, masa tu kenapa Brunei sangat besar dari Sarawak dan sekarang Brunei kecil daripada Sarawak? Iyalah, dulu memang keseluruhan itu di bawah pemerintahan Brunei. Dan oleh kerana kerja-kerja James Brooke inilah menyebabkan James Brooke ambil Sarawak itu dan Brunei menjadi kecil. Okay. Telur ayam. Aaron ni, telur ayam. Kau ni. Kau ni kan. Risau. Okey, baik. Okey, kita tapi ada telur ni. Okay. Ayah. Ayah. Aduh, ya Eren, no. no. Eren, no. Okey, baik. Sedikit Tak revision. apa lah, Alia jangan tengok. Okey. Baik, kita lihat tentang sejarah tingkatan 3. Sedikit revision tentang sejarah tingkatan 3 kita buat secara pantas. Okey, sejarah tingkatan 3 iaitu bab 1. Bab 1 kita buat revision sikit. Tak perlu, tapi kalau kamu nak salin boleh juga. Bab 1 iaitu bertajuk apa? Kedatangan kuasa barat. Tak nak salin penat, tak payah. Tapi sebenarnya nak salin pun tak payahlah kot. Baik, cikgu gunakan slide yang ada. Kejap, cikgu gunakan slide yang ada kan. Cikgu ada slide dia kan. So slide-slide tu lagi baiklah. Ini untuk refresh bukan untuk kamu salin sebenarnya, bukan. Untuk kamu refresh dan juga mana dianya? Ya, ini dianya. Ini dia si Jali. Ya. Okey, baik. Ya. Kenapa tu? Kenapa sekejap ustaz, kejap cikgu kau ni? Bukan tu cakap. Kan? Ada apa Alia cakap apa? Panggil kenapa tak panggil Ustaz Cikgu Rafi je? Ustaz Cikgu Rafi. Okay. Mak minta tolong Mak. Okey. Hari ke-291 ya. Ke macam tinggi 100 meter tak ada. Ke lepas ni kalau ada okey Raja Dina boleh. Boleh Raja Dina tak sihat. Okey, baik, tak apa. Okey, ini contoh bagaimana tentang berkaitan dengan bab 1 kedatangan kuasa barat dan cikgu pernah tunjukkan pada kamu semua iaitu berkaitan dengan kedatangan kuasa barat. Kita tahu kedatangan kuasa barat kerana kestabilan dan kemakmuran negara kita dan juga kestabilan tu kerana kita dah ada semua sistem pemerintahan dan pentadbiran dan juga kita dah ada sistem perundangan dan sebagainya. Kemudian kalau kemakmuran ni kerana apa? Kerana kita dah memang kaya dengan hasil bumi, kita dah kaya dengan hasil alam dan juga kita dah ada mata wang, kita dah ada ilmu dan sebagainya. So, kemudian bab 1 dibawa ke faktor kedatangan kuasa barat. So, ada 3 bahagian. Abad ke-16, abad ke-17 dan ke-18 dan abad ke-19 dan ke-20. Baik, untuk abad yang kita kata sebagai abad yang ke-16 ini, dia ada lebih kurang 4 faktor. 4 faktor. Kalau abad yang ke-17 dan ke-18, ya betul. Ya, barangan mewah. Kemudian pelabuhan persinggahan. Kemudian untuk menyebarkan agama Kristian dan satu lagi untuk pencapaian. So ada 4. Kemudian abad ke-17 dan ke-18 ni hanya ada satu faktor sahaja, iaitu revolusi perindustrian. So itu yang kamu kena ingat tentang faktor-faktor pada abad ke-17 dan ke-18. Satu saja faktor dia. Tetapi pada abad ke-19 dan ke-20 dia ada 8 faktor dia. 8 faktor dia kat sini ya. So ada 8 faktor dia. Termasuk juga dengan industri mengetin makanan, industri kereta, kemudian juga penciptaan kapal wap, kemudian pembukaan terusan Suez. Dah 4 dah. Kemudian juga kesuburan tanah. Kesuburan tanah di negara kita. Kemudian ada 3 lagi. So memang banyak. So yang ini ada 8.
So, dapatkan perbezaan-perbezaan faktor kedatangan kuasa barat ini. Dan kemudian kita lihat tentang iaitu bab 1 tentang perbezaan strategi kuasa barat. Ingat, strategi kuasa barat untuk Belanda cuma ada 3 strategi sahaja. 3 strategi sahaja. Iaitu strategi serangan fizikal, Pakatan. pakatan dan juga ugutan dan desakan. Ada 3. Ya ke? Ya ke? Apa? Serangan fizikal, Bukan ke pakatan British. dan juga satu lagi apa? Perjanjian kan? Perjanjian, pandai. Serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. So yang lain tu ada 7 lagi. Yang lain tu semua British buat. British buat perjanjian. Desakan. Apalah. Benda Betul. jahat-jahat semua orang boleh skor. So, betul. Bagi tulis dia. So, Benda jahat rasis semua boleh. dengan pajakan semua. So ini kesimpulan kepada bab 1. So sebenarnya tak susah. Ini senang hafal, betul. So bab 1 ini memang sepatutnya tak ada masalah. Tak ada masalah sebab tak banyak sebenarnya. Cuma dalam buku teks tu memanglah detail. Dia detailkan je. So jangan risau tentang bab 1 itu. Baik. Risau juga takut nanti kena hafal lebih tahun semua. Tak perlulah, jangan risau. Risau, menggisau kan? Risau. Baik. Sebab ramai jahat. Cikgu laluan sutera abandon ke masa British. Laluan sutera sebab kita tak termasuk dalam pembelajaran kita kerana British lebih menumpukan kepada China dan juga India. Kemudian tanah Melayu. So laluan sutera memang tidak digunakan. Untuk apa? Sebab laluan sutera tidak melalui tanah Melayu. Betul. Sebab itu tidak ada laluan sutera. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat, mengambil barang yang kawan saya ambil boleh. Saya guna strategi British untuk mengambil barang yang kawan saya ambil boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi masalah. Tak ada masalah. Cuma sebenarnya dia punya kesan tanggung sendiri. Tak ada orang guna laluan sutera. Ada juga, masih ada. Tapi dia tidak lagi digunakan banyak kerana laluan sutera itu akan menggunakan unta, kuda yang mana membawa muatan yang tak sebanyak kapal. Kalau kapal boleh membawa muatan yang banyak. Kalau katakan kereta kuda ataupun juga kereta unta semua tu kan, so bawa barang yang tak banyak. Jadi sebab itu mereka mengutamakan laluan laut. Kereta api belum lagi. Kereta api tak sepanjang tu. Belum sampai lagi. Kereta api baru nak dibina di tanah Melayu. Baru nak dibina tak ada lagi. Ya betul. Laluan sutera tu apa? Laluan sutera adalah laluan daripada tanah Arab, Turki sampailah ke China melalui Nepal, India. So dia dipanggil laluan sutera kerana laluan itu laluan perdagangan. Untuk orang-orang pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India, pedagang-pedagang Nepal sampailah ke China. Ya betul Roy Ang. Betul. Baik. Ini bab 2. Revision bab 2. Ingat bab 2 iaitu NNS, negeri-negeri selat. Negeri selat ada 3 iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. So ini adalah tentang mengapa British nak Pulau Pinang kerana ada 3, pusat pengumpulan barang, kemudian pangkalan tentera dan juga pelabuhan persinggahan. Kemudian inilah dia kronologi ataupun kita kata susun atur peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pendudukan British. First, perebutan tahta Kesultanan Kedah, iaitu Tunku Abdullah tu. Kemudian yang kedua, ancaman Siam. Daripada situ berlakulah tipu helah Francis Light yang menduduki Pulau Pinang. Menduduki Pulau Pinang. Baik. Baik, seterusnya Selanjutnya tu ancaman Siam tu apa? Ancaman Siam tu apa? Dah, Man, adik kau ni umur berapa, Man? 3. Dah dah 3 dah? Oh, dah 3. Tahun depan masuk kelas cikgu Ya. Cikgu bagi ni. Dah start sejarah. Cikgu bagi ni. Nanti cikgu bagi ni.
Okey. Dia cakap susah nak hafal. Okey. Baik. Okey. Belum tahu apa-apa dah tahu dah apa yang akan jadi. Itulah pasal. Baik. Kita tahu selepas Francis Light dapat Pulau Pinang, so Pulau Pinang dikukuhkan dengan perjanjian-perjanjian. Kemudian kita lihat juga di Singapura, di mana British telah memperoleh Singapura dengan usaha Stamford Raffles. Okey, ingat Stamford Raffles. Kemudian juga ingat perang Napoleon tu. Okey, dan daripada situ kena ingat ini, isu pewarisan takhta, iaitu daripada pewarisan takhta siapa? Iaitu Sultan Mahmud yang ada 2 orang anak, iaitu Tengku Hussein dan Tengku Abdul Rahman. Jadi so kita tahu bahawa Stamford Raffles telah memujuk Temenggung Abdul Rahman untuk menjemput Tengku Hussein ke Singapura untuk diisytiharkan sebagai Sultan Johor. Ini kita dah bincangkan dah. Sekadar nak refresh sahaja. Dan apakah kesan daripada perjanjian ini? Kalau kita lihat, iaitu Stamford Raffles telah buat perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman dan Sultan Hussein. So akhirnya Kesultanan Johor telah terpecah dua. Iaitu Kesultanan Johor dan Kesultanan Riau Lenggap. Dan kemudian kamu belajar tentang pendudukan British di Singapura pula, di Melaka. Di Melaka kerana apa? Kerana British dengan Belanda bertikai. Pertikaian kerana apa? Kerana Belanda tak suka British ambil Singapura. Jadi diorang pun buat perjanjian London. Bila buat perjanjian London, diorang tukar-tukar tempat. Since kamu British berada di tanah Melayu, kau ambillah Melaka. Dulu Melaka tu aku punya, Belanda punya. So sekarang daripada Belanda aku bagi kat kau. British pula cakap apa? Dulu Bangkahulu tu aku punya. Tapi sebab kau dah duduk dekat Indonesia, Sumatera ni, kau ambillah Bangkahulu tu pula. So seluruh kawasan tu kau punya, seluruh kawasan ini aku punya. Dibagi-bahagikan pula. Macam bagi harta Ismet Ulam Raja. Kan? Satu untuk kau, satu untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Lepas tu apa? Entah untuk kau, entah untuk aku. Lepas entah apa? Hentam sajalah untuk kau, hentam sajalah untuk aku. So dia macam tu. Nice. Baik. Jadi kita lihat di situ. Inilah dia kesan perjanjian London, di mana pembagian alam Melayu terpecah pada 2. Empayar Kesultanan Johor Riau pun berpecah-pecah, dan Selat Melaka di bawah penguasaan British. Begitu juga dengan selepas itu British gabungkan 3 negeri ini menjadi negeri-negeri selat. Negeri selat itu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura digabungkan dalam satu unit pentadbiran. Untuk apa? Jimat belanja, seragamkan pentadbiran. Dan daripada situ kita tahu bahawa Negeri Selat tu kat mana? Negeri Selat tu. Negeri Selat tu kat mana nampak tak cikgu garuk kepala? Macam mana pula aku nak cakap dengan budak darjah 3 ni? Hubungan negeri Selat dengan negeri Melayu. So ini hubungan dia. Alah bajuk, dia cakap bajuk. Merajuk. Merajuk pula. So negeri Selat ada 3 pentadbiran, bermula dengan di bawah SHTI dulu. Kemudian dibawa ke pejabat India, tetapi oleh kerana pejabat India ni banyak masalah, so dipindahkan ke pejabat tanah jajahan di London. So inilah antara faktor-faktor pemindahan negeri Selat daripada India pergi ke pejabat tanah jajahan di London. Dan inilah kesan pemindahan dia. Dan habis bab yang ke-2. Sebenarnya kalau ikutkan sejarah ni, form 3 ni, bab 1, bab 2 still sebenarnya dia boleh dikuasai dengan baik. Yang penting kamu faham. Tapi ramai pelajar yang concern tentang cikgu tahun dia macam mana nak ingat cikgu. Kemudian nama-nama tokoh macam mana nak ingat cikgu. Bukan semua. Yang penting the whole story tu kamu pegang dulu, the whole story. Bila kamu dah faham the whole story, baru kamu tahu siapakah yang terbabit. Macam mana pegang story tu? Maknanya pegang story tu macam mana?
you understand the whole story. Macam macam cikgu ajar tadi tentang James Brooke di Sarawak kan. Kenapa Macam cikgu kita tengok movie lah. macam kita tengok movie. Bayangkan kalau Avengers tu kamu tengok cerita tiba-tiba kan. Okey, dah tiba-tiba Loki dah dibunuh. Okey, Loki dah mati dibunuh. Tiba-tiba muncul balik Loki. Rupanya dia flashback. Loki pernah cakap macam ni apa semua. Kemudian jalan balik. Kemudian Loki mati balik. Kemudian kalau cerita berpusing-pusing macam tu, mesti kamu akan apa cerita dia ni? Kan? Mana satu ni siapa yang menang? Ni siapa yang kalah? Tadi dia ni mati, sekarang dah hidup balik. You see? So confusing. Sebab itu kita kena fahami the storyline dan storyline tu mesti susun secara kronologi supaya kamu tahu lepas ni, lepas ni. Barulah Dan kamu Loki, kita Loki tu dia sebelum apa Infinity War kan? Ya masa Infinity War tu yang dia mati kan. Dia mati kena cekik dengan Thanos tu. Cikgu masa tu ada tapi tak sempat nak tolong. Baik. Kan cikgu tak ada, tak wujud. Cikgu tak wujud. Kan? Kalau cikgu ada pun dah tentu cikgu buat macam ni je. Kan? Bukan, sepatutnya cikgu kena protect timekeeper tu. Okay. Sylvie bunuh timekeeper tu. Habis rosak. Yalah. Okey, baik. Kan, komen okey. Patutnya cikgu yang petik. Patut cikgu yang petik cikgu yang petik. Tak, kalau Cikgu jangan petik bahaya. Cikgu tak petik macam ni. Cikgu petik macam ni. Cikgu Itu kan petik. Yelah, itu memusingkan tangan. Tak, petik macam ni sebab petik buah. Petik buah. Petik buah. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Bengong kelas sejarah tingkatan 3 ni. Tak boleh lah. Okey, baik. Memang pelajar tingkatan 3 ni kadang-kadang masuk air. Kita pun masuk air. Semua masuk air. Ambil. Okey, baik. Itu biasa. Sebab saya popular. Okey, baik. Okey, Aaron, saya penat cikgu mau tidur. Okey, baik. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita keluar awal. Boleh tidur, boleh. Tak apa, kita tengok cerita. Apa pun tak tahu. Okey. Ini soalan yang baik. Dia tanya apa? Cikgu, masuk air tu apa? Taruh. Masuk air tu sebenarnya kan dia macam betul tapi dia ada satu wayar putus. Bila satu wayar putus dia macam little bit crazy lah. Little bit crazy. Macam otak masuk air lah. Ya, betul. Betul. Okey, baik. Sylvia Liu ada nak tanya apa-apa? Melody nak tanya apa-apa tak? Ni pelajar-pelajar yang exam pada minggu depan ada nak tanya apa-apa? Sebab nanti hujung minggu ni pada hari Sabtu cikgu akan buat revision lagi, okey, untuk membantu kamu dan bagaimana nak menjawab soalan. Sabtu nanti nak release lagu yang tadi tu. Nak apa? Nak release lagu? Lagu parody saja buat. Mana ada? Ada ke?